Apa khabar semua para penonton dan selamat Malam Seram. Kita berjumpa sekali lagi dalam satu lagi episod Malam Seram. Kali ini saya nak cerita tentang makhluk jin ataupun hantu yang dikenali oleh masyarakat Melayu sebagai hantu toyol. Toyol ni ramai tahu, tugas toyol adalah untuk mencuri duit. Jadi orang kata, kenapa toyol tak pergi bank curi duit kat bank? Tapi sebelum saya beritahu ataupun kongsi dengan anda kenapa toyol tak pergi bank curi duit, tugas toyol memang curi duit, tapi difahamkan apa yang saya baca setelah saya bertemu atau berbual dengan beberapa penonton, mereka-mereka yang mempunyai pengalaman, tugas toyol ni adalah untuk curi duit, untuk membuat tuan dia berduit. Bukan kaya raya macam Bill Gates, bukan. Jadi tujuan dia curi duit. Kalau dia curi RM150, $150 malam tu dekat satu rumah, itulah hasil dia. Dia bukan membuat tuan dia kaya, dia membuat tuan dia berduit. Jadi kenapa pula toyol ni tak pergi bank? Untuk toyol, tuan yang pelihara toyol dan toyol dia curi duit adalah dia perlu secara fizikal tunjukkan toyol tu dekat mana duit yang perlu dicuri. Seperti contoh, Kak Minah ada sebuah rumah. Dia buat birthday party. Kak Minah ni orang kaya kan, dan dia juga ada duit yang disimpan dalam rumah dalam satu laci. Jadi tuan empunya diri kadang-kadang akan buat, Kak Minah minta maaf boleh tolong tak? Saya nak solat sekejap. Boleh pakai bilik tak? Kat luar ni bising sangat. Contoh macam tu. Kan bolehlah, pergilah dalam bilik. Kak Minah pun dengan baik hati, husnuzon, bentangkan sejadah dalam bilik yang tempat mana disimpan duit. So si pelaku ni pula, dia bawa toyol tu dibawa secara gaib lah. Selalunya orang kata toyol tu akan didokong kat belakang, tangan sebelah tu akan menampung toyol tu, yang mendokong toyol tu, dan kemudian dia akan masuk bilik, buka pintu, kemudian nak solat, tutup pintu, nak privacy kan. Padahal bukan solat. Jadi dia pun buka laci, dia buka, sini dia duit-duit. Jadi duit-duit tu dia akan tunjuk, wahai makhluk toyol, sini kau nampak tak kepingan-kepingan duit, malam ni kau datang rumah ni, kau buka laci ni, dekat sinilah duit yang perlu kau ambil untuk aku. Jadi dia dah nampak secara fizikal. Jadi dekat bank, tuan empunya diri yang pelihara toyol ni tak boleh masuk bank, tak boleh nak buka bank punya safe. Kata toyol curi duit kat sini. Dan satu lagi, toyol ni difahamkan menurut mitos lah, toyol ni tak boleh curi duit yang dalam satu stack. Dia kena curi duit keping-keping. Jadi kalau duit tu bertaburan, kepingan-kepingan 50, dia akan ambil 50. Jadi dia tak boleh ambil semua. Kalau tuan kata datang sini, kau nampak duit-duit biru ni 50 RM, dia akan tunjuk dekat rumah dia. Dia akan datang, dia cuma ambil 50 RM saja. Jadi dia akan bawa balik duit tu kepada tuan dia. Sebab tu tuan dia tak boleh jadi kaya, cuma berduit saja. Jadi bagaimana agaknya untuk anda mengekang toyol daripada mencuri duit anda? Jadi kalau nak tahu, kita ikuti kisah berikut ini dalam Malam Seram. Kisah ini kiriman daripada seorang pengirim yang bernama Encik Yusof. Encik Yusof berasal daripada Bandar Baru Udah. Assalamualaikum Kesi dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Saya Encik Yusof, peminat Malam Seram, berasal daripada Bandar Baru Udah, Johor. Saya ada satu kisah yang saya nak kongsi dengan Casey. Kisah saya ni pendek je lah. Cerita saya ni melibatkan duit yang hilang dalam rumah. Dah banyak kali duit hilang. Sampaikan satu waktu tu saya rasa ini mesti kerja pembantu rumah saya. Saya pernah tanya dia, soal dia dan mendesak dia supaya mengaku. Kalau tidak, saya akan bawa dia pergi ke balai polis untuk dia diberkas. Tapi kuasa Allah Casey, Allah melindungi pembantu rumah saya. Beberapa hari kemudian, waktu tu saya tak boleh tidur malam. Jadi isteri sedang nyenyak tidur dekat atas katil di bilik kami. Saya pun turun ke bawah, pergi ke ruang tamu, menonton TV sampai saya tertidur. Dekat bawah tu juga adalah bilik pembantu rumah saya. Jadi waktu tertidur tu dengan TV menyala, tiba-tiba saya terbangun kerana terdengar bunyi kerusi terseret. Dekat rumah saya, ruang tamu tidak ada kapet. Ruang tamu iaitu meja makan, kerusi, tidak ada kapet di bawahnya. Cuma semua adalah kaki meja dengan kerusi itu berada dekat atas lantai jubin ataupun tiles. Jadi bila kerusi tu orang tolak, nak duduk tarik kerusi, dia akan menghasilkan satu bunyi krek. Jadi pada malam tu ketika sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terdengar bunyi krek. Saya pun terbangun.
terbangun. Lalu bila saya toleh ke arah bunyi itu datang, saya ternampak seperti susuk tubuh kecil macam seekor kucing tu tiba-tiba masuk ke arah dapur. Saya terperanjat, tak tutup pintu dengan rapat ke? Saya tengok pintu tutup rapat, tengok tingkap keliling rumah semua tutup rapat. Macam mana kucing boleh masuk? Saya pun berdiri, menghala ke dapur sambil memandang kiri dan kanan. Apabila sampai dekat dapur, saya pun menghidupkan lampu. Melihat keliling dapur tapi tidak seekor kucing pun saya nampak. Saya menghampiri island yang mana tempat isteri potong sayur, tempat isteri masak, ada satu island. Saya keliling island tersebut tetapi tidak nampak pun seekor kucing pada malam tu. Tiba-tiba saya terdengar bunyi kekecohan berlaku dekat atas rumah. Saya pun lari bergegas naik. Bila naik tangga sampai dekat bilik yang mana tempat saya simpan duit, bayangkan saya ternampak pintu almari terbuka dan laci terdedah. Ada 3 keping RM50 dah hilang daripada dalam laci saya. Ini bukan kerja pembantu rumah ni. Ini kerja makhluk ghaib. Dan dari situlah saya percaya ada seseorang yang saya kenal membawa toyol dan mencuri duit daripada rumah saya. Saya berjumpa dengan pakar menjelaskan apa yang terjadi tentang kehilangan duit. Pakar tersebut memberitahu dekat rumah tu sentiasa kena solat, baca Quran, berzikir, dan supaya rumah kita ni dimasuki oleh malaikat. Bila malaikat dah duduk dalam rumah, jin pun takut nak masuk. Jadi itu yang kami buat, sering kali kami buat. Tapi kadang-kadang pun ada juga terlepas, terlupa. Dan dalam masa yang sama, pakar mengatakan untuk mengelak sementara waktu tu kan, nak panggil malaikat datang rumah tu, untuk mengelak daripada jin datang dan curi, seperti toyol tu, duit kamu yang kamu ada, RM100, RM50, RM5, RM10, RM1, semua hendaklah diikat dalam satu ikatan. Ambil getah ikat satu stack supaya toyol tu tak boleh nak keluar nak curikan duit. Sebab toyol ni dia tak berani nak tarik duit tu. Dia cuma akan ambil duit yang bersepah dekat dalam laci, dekat mana-mana lah, asalkan duit tu tak diikat sama. Jadi saya pun mengikat duit tu, dan sejak kejadian itu saya tidak lagi pandang serong terhadap saya punya pembantu rumah, dan duit dalam rumah sudah tidak lagi kehilangan. Untuk pengetahuan semua, kemungkinan orang terdekat yang datang masuk ke bilik saya untuk tengok dekat mana saya simpan duit. Itulah pengalaman daripada Encik Yusof dari Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Bagaimana saudara? Pernah tak dengar kisah toyol curi duit? Dan awak tahu sekarang kenapa toyol tak bagi curi duit kat bank? Kerana tuan punya toyol tak boleh masuk bank. Jadi kalau lain kali ada orang yang nak tumpang solat, kita husnuzon, betul. Tapi kita biarlah mereka solat tempat ruang-ruang yang mana masih boleh anda rasa selamat daripada harta benda anda. Janganlah bawa masuk bilik, dalam bilik itu pula penuh barang kemas 1 kilo. Jadi berhati-hatilah dan selamat malam seram.